Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya hormati kepada Ustaz Razali, para guru di Ma'in Madrasah Imam Nawawi rahimahullah, para asatizah, dan juga para ulama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, para murid, para santri, bu ayah, abang-abang, kakak dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung kembali bacaan kitab Tarjis Liwa Al-Muallam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada tempat yang ke-14 yang disunahkan bagi kita untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada muka surat yang ke-16. Tempat ke-14 ialah ketika mengucapkan khutbah yang disyariatkan. Apa makna khutbah yang disyariatkan? Contohnya seperti khutbah al-Jumu'ah, khutbah Jumu'ah, khutbah al-Aidain, hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, al-Kusufain, khutbah untuk sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan, khutbah untuk istisqa, sembahyang minta hujan, khutbah nikah dan seumpamanya lah, yang diiktibar ataupun yang disebut sebagai khutbah yang masyru'. Dan apa sahaja khutbah yang diucapkan seperti khutbah pada hari Arafah dan seumpamanya disunatkan untuk dimulakan dengan diletakkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syafi'i yang mulia, selawat itu rukun dalam semua khutbah yang disyariat kepada kita, tidak sah jika tak selawat padanya. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, selawat itu merupakan rukun di dalam semua khutbah, dalam semua khutbah. Disambung pada bait yang ke-62. Selawat itu rukun dalam semua khutbah yang disyariat kepada kita. Maksudnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpandangan bahawa selawat kepada junjungan besar adalah rukun dalam semua jenis khutbah. Jadi tidak sah jika tak selawat padanya. Jadi tidak sah khutbah tersebut kalau tidak diucapkan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pun berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebutkan bahawa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ishtiratiha li sihhatil khutbah. Ulama berlaku khilaf pada mensyaratkan khutbah itu, selawat itu bagi syarat sahnya khutbah, iaitu ataupun merupakan rukun di dalam khutbah. Fadhahaba Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu ila annaha ruknun. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawa selawat adalah rukun, la tasihhul khutbatu illa biha. Tidak sah khutbah melainkan dengan selawat, karena dia rukun. Hadha qawlu huwa al-mashhur min madhhabi Ahmad, dan ini adalah qaul yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Wal qawlu tsani, manakala pandangan kedua, innaha la tajibu wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Malik wa ahadul wajhaini min madhhabi Ahmad. Dan yang kedua pandangan mengatakan tidak wajib berselawat dan bukan rukun maknanya. Ini merupakan mazhab Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik
dan salah satu daripada dua wajah daripada pandangan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Muka surat 18. Khutbah Jumaat, khutbah Jumu'ah dan dua hari raya. Jumu'ah baca no? Khutbah Jumu'ah dan dua hari raya, minta hujan dan juga dua gerhana. Ini dimaksudkan dengan khutbah yang masyru'ah, al-khutab al-masyru'ah, iaitu khutbah Jumaat, khutbah dua hari raya, Al-Fitri, Aidil Adha, minta hujan, istisqa, dan juga dua gerhana, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Berbeza dengan pandangan yang kedua yang tadi kita bacakan tadi, tidak wajib namun ia sunnah juga. Jadi pandangan kedua mengatakan tidak wajib berselawat di dalam khutbah, sebaliknya ianya hanyalah sunnah. Ini kalau dilakukan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan tidak memberi kesan kepada sahnya khutbah tersebut. Dan kemudian Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri rahimahullah membahaskan dan juga menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu dan juga Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu di dalam Sunanul Al-Kabir, dan kemudian diriwayatkan hadis tadi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kaum itu duduk, lam yadhkurullaha fihi, tidak berzikir mereka kepada Allah di dalam majlis tersebut, walam yusallu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tiratan, melainkan kepada mereka tirah. Tirah apa dia maknanya? Naqs maksudnya. Tirah maknanya kekurangan. Sebagian riwayat mengatakan hasratun wa nadamah, iaitu kegelisahan dan juga kerugian dan juga penyesalan maksudnya. Jadi kalau yang tidak berselawat dalam majlis tersebut, tidak mengucapkan zikrullah, maka illa kana alaihim tiratan, mereka akan mendapatkan kekurangan, atau dengan makna yang lain kerugian dan kedukacitaan atau penyesalan. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak, Allah azab mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah ampunkan mereka. Maknanya orang yang berada dalam majlis yang tidak dimasukkan atau tidak disebutkan dalam majlis tersebut zikrullah, tidak disebutkan dalam majlis tersebut selawat kepada junjungan besar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tertanggung urusan mereka, sama ada akan diazab ataupun akan diampunkan oleh Allah. Maknanya apa? Maknanya majlis yang tidak diucapkan zikrullah dan salawat kepada junjungan besar dikira majlis lagha, tidak ada faedah. Kalau dimasukkan dalamnya salawat, letakkan dengannya dengan zikrullah, maka majlis tadi akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ashabus Syafi'iyah, walianna kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillah ta'ala iftaqarat ila dzikri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap ibadah yang disebutkan zikrullah, maka disebutkan tentang zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali, dia tak berpisah. Kal adzani was salati, seperti azan, salat, dalamnya ada zikrullah, dalamnya mesti ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahtajja ashabuna wa ashabul imami Ahmad aidan bima taqaddama min tafsiri qawlihi ta'ala wa rafa'na laka dhikrak qala la uzkaru illa dhukirta ma'i. Mana disebutkan dalam tafsiran ayat Al-Quran wa rafa'na laka dhikrak, ayat wa rafa'na laka dhikrak surah Asy-Syarah ayat 4. Maksud wa rafa'na laka dhikrak iaitu tidak disebutkan kamu, la uzkaru, yakni tidak aku disebutkan kata Allah, melainkan kamu disebutkan bersama dengan sebutanku kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau disebut zikrullah pasti disertakan bersama dengan zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Itu maksudnya. Wa qad qaddamna man'a ad-dalalati bihi ala dhalik wa innamal muradu bihi zikruhu ma'ahu fi syahadah. Sebagian ada mengatakan bahawa dimaksudkan wa rafa'na laka dzikrak, iaitu adalah
pada ketika mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi berlaku perbincangan dah sebelum ni dalam perbahasan yang sebelum ni. Jadi ala kulli hal tu pandangan yang disebut oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan kita tidak bacakan secara lanjut pandangan ataupun hujahan mazhab yang kedua yang mengatakan bahawa ianya sunnah. Yang penting berselawat ketika mana berkhutbah atau dengan apa sahaja ucapan yang kita akan ucapkan yang disyariatkan, maka menjadi tuntutan kepada kita untuk mengucapkan khutbah tersebut kerana ianya merupakan rukun di dalam khutbah tersebut. Itu imam atau khatib ketika mana berkhutbah di atas mimbar, maka rukun bagi khutbah Jumaah adalah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-mautin al-qamisa asyara, tempat ke-15 ialah ketika malam Jumaah dan siangnya. Malam Jumaat dan siangnya juga adalah tempat yang disunatkan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat dan juga salam di hari Jumaah siang juga malam. Jumaah boleh baca dengan Jumaah, boleh baca dengan Jumuah. Jadi di hari Jumaah siang juga malam. Jadi sunatkan kita memperbanyakkan selawat pada malamnya Jumaat. Jadi malam Jumaat, Khamis, malam Jumaat itulah. Jadi selepas maghrib hari Khamis dikira malamnya Jumaat. Sehinggalah siangnya juga disunatkan bagi kita memperbanyakkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li kulli ibadatin waktu. Setiap ibadah dia ada waktunya yang tertentu. Contoh ketika rokok, seorang tadi disunatkan mengucapkan subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim dalam rokok dengan dalam sujud. Diucapkan dengan tasbih subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim. Itu dalam rokok. Dan ada tempat yang tertentu yang disunatkan kita melakukan ibadah yang tertentu. Contoh di Makkah Al-Mukarramah disunatkan ataupun dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Tariq ilal Madinah, perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah, disunatkan bagi kita untuk memperbanyakkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berkait dengan tempat, berkait dengan masa, dan ini salah satunya berkait dengan masa, iaitu pada malam Jumaat dan siangnya disunatkan kita memperbanyakkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Imamuna Asy-Syafi'i juga ashab. Betul, kena baca ikut dia punya baris dia. Kalau tidak nanti dia akan jadi maksur al-bait. Dia punya rangkap syair tadi akan terpecah, tak boleh dibaca. Imamuna Asy-Syafi'i juga ashab mengatakan bahawa ia mustahab. Jadi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, dan juga para ashabu Syafi'iyah mengatakan bahawa disunatkan untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan siangnya, malamnya, hari dan malamnya. Kenapa? Li'annaha afdalu ayyamil usbu', karena ianya adalah sebaik-baik hari dalam satu minggu. Wa yaumun syarif, dan dia merupakan hari yang mulia. Nadaba syari'u alaihi salatu wassalam ila salati alaihi fihi wa fi lailatihi. Dan maka Sayyidina Rasul asy-syari', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini syari' dengan makna majazi. Dalam bahasa usul fiqh, asy-syari' huwa Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam musyarri'. Tapi disebutkan syari' juga kepada Nabi ala sabilil majaz, dengan jalan majaz. Nadaba syari'u alaihi salatu wassalam, dan syara' iaitu Nabi kita Muhammad, syari' iaitu Nabi kita Muhammad meletakkan sunnah bagi umat membanyakkan salawat ke atas junjungan besar pada siang dan malamnya hari Jumaat, dan ini banyak hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan perkara tersebut. Antaranya apa dia? Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, daripada hadis Aus ibni Aus, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, hari yang terbaik adalah hari Jumaat. Fihi khalaqallahu Adama, pada hari tersebut dijadikan Allah menjadikan Nabi Adam, yakni menciptakan Sayyidina Adam pada hari Jumaat. Wa fihi qubida, pada hari tersebut Nabi Adam diangkat oleh Allah. Wa fihi nafqah, dan pada hari tersebut hari ditiupkan nafqah, ditiupkan rohnya. Wa fihi sa'qah, dan pada hari tersebut juga berlakunya gegak gempita, yakni hari kiamat. Fa aktsiru alayya minas salati fihi, dan banyakkanlah ke atasku kamu berselawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana selawat kamu akan diperlihatkan, akan dipajangkan, akan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta, yani wa qad balita. Rasulullah, bagaimana selawat kami akan sampai kepadamu ya Rasulullah, faqad arimta, dan kamu telah, para sahabat tak mengetahui tentang hakikat tersebut, kata kamu telah balita, maksudnya kamu telah hancur di dalam tanah, dah wafat masuk dalam tanah, hancur, macam itu. Maka Nabi memaklumkan tentang hakikat junjungan besar dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka kata Rasulullah, inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi jasadnya akan kekal, tidak akan hancur. Maka perkara tersebut dimaklumkan oleh baginda Nabi setelah mana menjelaskan balik apa yang disalahfahami oleh sebahagian sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jadi Nabi suruh membanyakkan selawat pada Nabi pada hari dan malamnya Jumaat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani daripada hadis Sayyidina Sa'id ibni Abi Hilal daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru as-salata alayya yaumal jumu'ah." Banyakkan selawat kepadaku pada hari Jumaat, fa innahu yaumun masyhudun tashhaduhu al-malaikatu. Karena hari itu adalah hari penyaksian yang para malaikat akan menyaksikannya. Laisa min 'abdin yusalli alayya illa balagani sautuhu haitsu kana. Tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku, kata Rasulullah, melainkan disampaikan suaranya di mana sahaja dia berada. Suaranya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna wa ba'da wafatika, para sahabat bertanya, setelah wafatmu juga ya Rasulullah? Qala wa ba'da wafati innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah, ya begitu kata Rasulullah, selepas wafatku juga begitu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kata Nabi lagi, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Siapa yang paling banyak berselawat, dia yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan tersebut. Dan moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang sentiasa mengantunkan selawat kepada junjungan besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan sebahagian ulama mengatakan, sebagai riwayat lagi mengatakan bahawa selawat daripada orang yang jauh akan sampai melalui berita daripada malaikat. Ada satu malaikat yang Allah Ta'ala utuskan, dikhususkan untuk mendengar selawat daripada seluruh umat. Jadi malaikat ni akan duduk di sebelah maqam baginda Rasul, menyampaikan salawat daripada umat yang jauh. Macam kita duduk di Malaysia baca selawat, malaikat tadi akan menangkap selawat tersebut dan kemudian memaklumkan kepada Nabi SAW dengan makluman, ya Rasulullah, fulan ibnu fulan balligh alaikas salam. Fulan bin fulan telah menyampaikan salawat dan salam ke atasmu ya Rasulullah. Dan di sini kata Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi salati ala Habib Syafi',
Cerita berkenaan dengan salawat, dikatakan bahawa ini kitab yang mumti', yang sepatutnya dibaca oleh para penuntut ilmu, para ilmuwan. Ulama kena baca kitab-kitab tersebut, dan juga para penuntut ilmu perlu menjadikan kitab tadi sebagai panduan mereka untuk dibaca. Qaulul Badi', Imam Saqawi, Afdhalus Salawat ila Sayyidis Sadat, Al-Imam An-Nabhani, Dalailul Khairat, Al-Imam Al-Juzuli, Kunuzul Asrar, Al-Imam Al-Harushi. Ini antara kitab-kitab yang perlu dibaca dan juga diamalkan. Barakat Makiyah, Sayyid Al-Imam Musa. Baca kitab-kitab tersebut untuk kita mendapatkan manfaat daripada selawatnya yang telah disusun oleh para awliya dan ulama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selawat tadi, kata Imam As-Saqawi dalam kitabnya Qaulul Badi', seorang yang berselawat, malaikat akan sebut fulan ibnu fulan. Fulan bin fulan, maksudnya sebut nama kita, nama pak kita, nama ayah kita. Maka di sini kata ulama, ini merupakan salah satu bentuk birrul walid, melakukan kebaikan kepada ayah kita setelah wafatnya beliau atau ketika hidupnya beliau. Karena ayah kita juga nanti akan dikenal oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkat anaknya yang sering berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Ayah kita juga akan dikenal. Kenapa? Karena disebut namanya sekali di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan orang yang banyak berselawat. Dan dalam kitab Al-Imam Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Zakhair Qudusiyah ila ziyarati khairil bariyah, disebutkan bahawa yang dekat dengan Rasulullah, iaitu contoh-contohnya yang berada di bumi Madinah, selawatnya yang dilantunkan pada mana tempat di Madinah akan terus didengari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahawa seakan di mana sahaja kita berada, selawat tadi akan didengari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Walaupun sanadnya dhaif. Sanad hadis tadi dhaif. Baik. Tempat yang minta maaf. Disampaikan selawat pada baginda setiap Jumu'ah, jangan kau persenda. Jangan kita permainkan. Selawat akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbanyak selawat kepada Nabi yang terdekat di sisinya akhir nanti. Jadi orang yang paling banyak selawat kepada Nabi, maka dialah yang akan paling hampir dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama, Al-Imam Az-Zawawi rahimahullah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari 50,000 kali. 50,000. Sayyidi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani berselawat kepada Nabi sehari 20,000 kali. Kemudian membacakan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh 10,000 kali. Jazallah saja 10,000. Selawat saja kat 20,000. Lagi apa lagi wirid zikirnya tak kira lagi 40,000. Masa mereka dipenuhkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang selawat di atas muka bumi, dan tak semua orang diberikan taufik oleh Allah untuk melantunkan selawat walau dia tahu selawat paling pendek. Selawat zakat kita tahu paling pendek selawat dhamir, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, tu pun tak buat. Kalau pun selawat tu pendek. Ada yang tanya kat kita, kalau selawat pendek Ustaz, nampak macam kan macam kurang pahala pula tadi. Kan kurang pahala masalahnya. Masalah diberi taufik ke tidak untuk selawat. Tu je. Masalah kurang pahala tak kurang pahala. Boleh selawat tu saja pun dah besar rahmat dah. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan panduan dan juga petunjuk kepada orang yang berselawat tadi untuk didekatkan dia dengan Rasulullah SAW. Yang tu. Itu kalau sehari kita tak selawat, tak pegang tasbih selawat, ataupun duduk saja selawat. Ada orang tak pegang tasbih selawat, pegang daun. Ada seorang makcik di Indonesia minta kepada masyarakat AJK masjid untuk dia setiap hari akan kutip daun di bawah pokok yang luruh. Tiap-tiap hari akan nampak dia duk kutip daun. Daun mati tu. Kutip, buang. So buat lagi. Kutip, buang. Akhirnya pihak masjid bagi tahu dekat makcik ni, sebab dia tua lah. Kata makcik tak payah buat lagi lah. Kenapa? Karena kita dah ada bahagian kebersihan.
Kau lah makcik tak payah buat dah macam tu. Masjid dah ada dah. Pihak kebersihan ni banyak gaji saja ya makcik tolong kutip betih lah. Dia makcik ni minta izin, dia kata tolong tuan imam, dia kata saya nak juga buat macam ni. Hak ni saja saya nak buat, dia kata. Tak bagi. Hanya menangis makcik ni, dan kemudian dia bagi tahu, sebenarnya saya nak bagi tahu sungguh-sungguh kenapa saya buat benda tu. Karena setiap kali saya kutip, walaupun daun-daun yang gugur tadi itu saya gantikan dengan salawat. Satu daun, satu salawat. Dua daun, dua salawat. Dan itulah saya berwirid setiap hari, berzikir, berselawat kepada Nabi setiap hari dengan cara kutip sampah tersebut. Sebab dua benda, selawat dan juga membersihkan kawasan masjid. Maka akhirnya pihak masjid kata, silalah makcik teruslah buat benda. Tak ada masalah. Ini kita orang yang diberikan oleh Allah dengan taufik dengan perkara tersebut. Moga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Tasbih kalau mahal kat tangan pun sampai beratus-ratus, tapi tak selawat buat apa? Beli tasbih bentuk macam tu, bentuk macam ni, kayu macam-macam jenis, tapi tak selawat, buat apa? Guna untuk selawat, guna untuk wirid zikir. Akhir zaman yang tu yang diperlukan oleh umat. Tempat ke-16 ialah ketika menunaikan solat hari raya, diucapkan selawat di antara takbir tambahan. Takbir tambahan. Takbir tambahan dipanggil takbiratiz zawaid. Yakni selain daripada takbiratul ihram maksudnya. Faham? Ini dalam solat hari raya. Zikir di antara takbir jangan tinggal. Tasbih tahmid juga tahlil engkau tasbih tahmid juga tahlil engkau amal. Ini antara takbir. Kan kita waktu takbir dipanggil takbiruz zawaid. Takbir tambahan ketika mana kita menunaikan solat Aidil Adha dan Aidil Fitri. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Yang kita takbir tadi disunatkan bagi kita untuk kita berhenti sebentar pada setiap takbir tersebut untuk kita membaca zikir, tahlil, tahmid, takbir, iaitu dengan lafaz yang disebutkan oleh para ulama, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan kalau ditambah maka ianya harus, dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab-kitab mereka, dan dinukilkan kedua-duanya daripada Sayyidina Ibnu Sabbah. Yani Al-Imam Syaikhan, Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i dalam kitab mazhab Syafi'i kalau disebut qala Syaikhan, dua orang syekh, iaitu Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu. Kedua-duanya menukilkan daripada Ibnu Sabbah bahawa beliau mengatakan, "Lau qala ma'tadahun nas Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama katsira, kana hasanan." Maka ni baik, kata beliau. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, dan kedua-duanya mengikrarkan perkara tersebut, bersetuju dengan perkara itu. Ma'anna fi lafzir rawdah ba'da taghyirin fihi. Dalam rawdah disebutkan sedikit perubahan pada lafaz wirid tersebut. Tamam? Kata Imam Ibnu Sabbah yang mulia, Imam Ibnu Sabbah mengatakan dielokkan jika tambah yang biasa. Elok kalau ditambah daripada yang biasa, iaitu ditambahkan dengan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Dengan takbir dan pujian Maha Esa, juga selawat buat junjungan mulia. Jadi tambah dengan takbir dan tahlil dan juga tasbih, ditambah dengan salawat kepada junjungan besar Nabi SAW. Kan kita baca Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Boleh tambah, tidak ada masalah. Tamam? Para a'immah juga menguatkannya. Ini amalan Ibnu Mas'ud tercinta. Para ulama juga mengatakan bahawa ini adalah amalannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disebutkan. Sirahnya nanti akan aku sebutkan, pada syarahannya jangan kau tertekan. Jadi sirah nanti saya akan sebut dalam syarahnya, jangan tertekan. Mana sirahnya, nak baca macam mana ni? Jangan tertekan, keluar syarahnya nanti insya-Allah. Tertekan maksudnya jangan tension.
Nanti syarahnya keluar insya-Allah. Boleh untuk ditengok pada syarahan tersebut. Dan Imam Ibn Sabbagh muwafaqah dengan gurunya Al-Qadhi Abad Tayyib, dan dijazamkan dengannya oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi radhiyallahu anhu dalam Muhadzab, dan Imam Al-Khawarizmi dalam kitabnya Al-Kafi. Dinukilkan daripada Al-Imam Ibn Salah juga menukilkan pandangan tersebut daripada Ibn Sabbagh dan Bandaniji dengan lafaz wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, sayyidina saya tambah dah, wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyyi wa alihi wa sallama taslima. Boleh juga dibaca macam tu. Ini dinukilkan oleh Imam Imrani dalam kitabnya Al-Bayan, syarah kepada Muhadzab, karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi radhiyallahu anhu, dan kata beliau tasliman katsira. Disebut wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyyi wa alihi wa sallama taslima. Imam Al-Imrani dalam Bayan ditambah lagi katsira di belakang, katsira. Dan kemudian dibahas oleh Imam Qutubuddin Al-Khaidri, perkataan katsira ditambah dalam kitab mana, kata-kata tak perlu kita ulang semua lah. Panjang perbahasan dia, maksudnya sangat detail apa yang dibahaskan oleh beliau, sampai kitab mana disebut, pada bahagian mana, siapa yang setuju, siapa tak setuju, semuanya disebutkan oleh beliau. Jadi kita tahu di sini kata di antara takbir tambahan, takbirah takbirat az-zawaid, maka disunatkan kita menambah pada tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setengah jam lagi. Bagi kita sampai 8 suku saja, kan? Saya pun tahu semua tertunggu-tunggu untuk berhenti, kan? Tak. Saya yang berhenti. Hari ini masya-Allah tabarak. Tadi orang nak keluar, kita pun nak keluar juga. Saya kata Ustaz balik rehat. Saya teringin nak pergi tengok pasar raya sini, kok ada rupanya sama macam dia Ustaz, kan? Jadi tapi kita pergi lah. Adalah benda yang panggil apa, yang tak ada di sana tu. Apa dia yang tak ada di sana? Orang Sabah lah tak ada di sana. Tempat yang ke-17. Tempat ke-17 ialah ketika bacaan doa setelah khutbah istisqa. Ini tadi waktu khutbah, waktu muqaddimah khutbah. Sekarang ini waktu ketika mana doa setelah khutbah istisqa. Jadi banyak Al-Imam Qaidri rahimahullah menukilkan daripada kitab-kitab mazhab. Dalam kitab Rawdah, dalam kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab-kitab yang lain yang disebutkan oleh beliau. Setelah berdoa, palingkan wajahmu kepada manusia, pesan jangan jemu. Jadi ini waktu ketika solat istisqa. Solat istisqa, solat minta hujan. Solat minta hujan. Jadi kita disunatkan berkumpul. Dan dalam apa ni, kitab-kitab fiqh disebutkan dikumpulkan dengan semua benda. Orang, binatang, semua dibawa sekali. Kambing, lembu, kerbau dibawa sekali ke padang untuk solat istisqa. Bukan lembu tu semayang, tak, kita tarik dia saja. Itu paksa lembu mayang pula. Tarik saja binatang-binatang tadi bersama dengan kita dalam majlis tersebut, majlis solat tadi. Kemudian disunatkan setelah berdoa palingkan wajahmu. Ni kalau dia jadi khatib lah. Kalau si imam tadi atau dia menjadi khatib, maka disunatkan dia berpaling menghadap wajahnya kepada manusia. Lakukan dan pesan kepada mereka. Ini berkhutbah kepada mereka. Lakukan ketaatan, jangan abaikan, juga berselawat kepada junjungan. Jadi apa yang dipesan dalam khutbah istisqa? Dipesan kepada mereka untuk melakukan taat kepada Allah, jangan melakukan maksiat, dan membanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipesan. Tamam? Berdoa kepada muslimin muslimat, beristighfar setelah membaca ayat. Setelah membaca ayat Al-Quranul Karim, maka didoakan kepada muslimin dan muslimat dan istighfar setelahnya. Ini seperti yang dinaskan Syafi'i, amalkannya pasti akan diberkati.
Ini seperti yang dinaskan oleh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imamul A'zam, dan jangan kita abaikan perkara tersebut, amalkan, pasti akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, disebutkan dalam Raudhah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengikuti Al-Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, Al-Imam Syafi'i menyebutkan wal yakun min du'aihim fi hadhihi al-halah. Apa doa mereka ketika tersebut? Allahumma anta amartana bi du'aik wa wa'adtana ijabatak wa qad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana. Allahumma famnun 'alaina bi maghfirati ma qarafna wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqina. Fa idza faragha min ad-du'a, baca doa tadi. Setelah selesai doa, aqbala biwajhihi 'ala an-nas. Baca doa dulu. Pas baca doa, pusing. Wa hassahum 'ala ta'atillah, maka disuruh kepada mereka untuk melakukan taat. Wa shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a lil mu'minina wal mu'minat, berdoa kepada mukminin dan mukminat, yang saya sebutkan di sini. Wa qara'a ayatan aw ayatain, kemudian dibaca satu ayat atau dua ayat Al-Quran. Wa yaqulu astaghfirullah li wa lakum, kemudian dibaca astaghfirullah li wa lakum, wa yanzil, dan kemudian turun daripada khutbah. Pendek saja maksudnya. Pendek sahaja khutbahnya. Nasihat untuk buat taat kepada Allah, selawat kepada Nabi, baca doa, kemudian qara'a ayah atau ayatain, baca satu ayat dua ayat, astaghfirullah li wa lakum, turun. Kita astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan kemudian sampailah habis bacaan doa tadi, maka kita turun. Hadza lafzu Syafi'i hakadha naqalahu anhu. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpandangan dimaksudkan dengan salawat kepada Nabi yang dinaskan dalam perkataan wasalla 'ala nabi dalam Raudhah. Apa maknanya? Kama huwa zahirun nas ghairu salatil masyru' mushtaratati li sihhatil khutbah. Bukan salawat yang disyaratkan dalam khutbah. Tadi yang kita bincang tadi itu salawat yang rukun. Tak, ni selawat lain. Ini bukan selawat rukun. Karena fa inna Syafi'iyya, karena Imam Syafi'i nassa qabla dhalika 'alaiha. Karena Imam Syafi'i telah naskan sebelum ni untuk mengucapkan selawat yang rukun. Maksudnya di sini ini bukan selawat rukun, ini selawat lain. Ibaratuhu fil dalam ibarah dalam disebut oleh Imam Syafi'i, yaktubul imamu fil istisqa khutbatain kama yaktubu fi salatil 'id. Hendaklah imam berkhutbah dalam salat istisqa dua khutbah, seperti khutbah dalam salat hari raya. Yukabbirullaha fihima. Jadi kalau dah khutbah dalam hari raya, apa makna dia? Ini khutbah hari raya. Khutbah Jumaat, khutbah dulu baru sembahyang. Betul? Khutbah hari raya, mayang dulu baru khutbah. Sama juga dengan istisqa. Macam itulah. Mayang dulu baru khutbah. Sebab disebut kama yaktubu fi salatil 'id. Yukabbirullaha fiha. Kemudian fihima, bertakbir kepada Allah di dalam keduanya. Wa yahmaduhu wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok disebutkan alhamdulillah dan selawat kepada Nabi. Ini maksud selawat apa ni? Ini selawat fardu, selawat rukun. Wa yuksiru fihima minal istighfar hatta yakuna aktsara kalamih, dan membanyakkan istighfar sehingga menjadikan istighfar adalah sebanyak-banyak ucapannya di dalam ucapan tersebut. Paling banyak dia beristighfar waktu itu. Hadza lafzuhu fil Ini lafaz Imam Syafi'i dalam al-Um. Tamam? Qala fadalla an-nassu alladhi naqalahu asy-syaitan ala annaha salatun makhsusatun fi akhiril khutbah. Maka di sini dimaksudkan khutbah tadi yang kita sebut, disunatkan khutbah setelah doa, yakni pada akhir khutbah ketika doa. Ini ulang balik lagi sekali dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Sini siapa yang banyak istighfar? Imam, khatib yang banyak istighfar. Karena dia ketua. Boleh? Karena dia ketua. Jadi imam, khatib bukan tala tak makmum. Inilah dosa tuan-tuan semua. Jam. Ini dosa tuan-tuan lah ni. Yang tuan-tuan buat, tuan-tuan, semua tuan-tuan dan perempuan. Dia tak ada apa. Tak. Dia tala kat dia dulu. Dia yang paling banyak istighfar. Dia yang paling banyak tadarruk ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan moga dengan kerendahan hati imam tersebut dan juga para pemimpin tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Tamam? Itu. Ini tempat yang ke-17. Masuk tempat yang ke-18. Makin laju ni. Tempat ke-18 ialah ketika menunaikan solat jenazah. Ini dah masuk kitabul janaiz. Ini dah selesai dah tentang solat-solat secara umum. Ini masuk tentang kitabul janaiz, tentang berkenaan dengan jenazah. Tempat yang ke-18 ialah ketika menunaikan solat jenazah. Selawat kepada Nabi-Mu dibaca dalam solat jenazah takbir kedua. Ya. Dia baca janazah boleh, jinazah pun boleh baca. Ya. Jinazah, janazah. Apa beza janazah dengan jinazah? Apa beza dia, Asim? Jinazah dengan janazah apa beza dia? Ada beza? Apa beza dia, Afiq? Tak? Ustaz pernah sebut sebelum ni. Saifuddin. Jenazah dengan janazah apa beza dia? Beza dia jim kasrah, jim fathah. Aduh. Oh, senang kan. Biasa jim kasrah, jim fathah. Hak nu janazah, hak ni jinazah. Apa beza dia, Sahibuz Zubat? Apa ni, Afif? Tak tahu. Tak nak sebut juga boleh. Tak nak sebut. Jangan sebut saya boleh. Buka dalam tahu. Jinazah, mayat ketika berada dalam kerandanya, di dalam keranda, di atas keranda, atau di atas sarir, di atas katilnya tu dipanggil janazah. Dia duduk atas. Nak kenal yang senang dia, fatah ke atas, baris fatah, jadi duduk atas. Ketika dia tidak duduk di atas keranda tersebut ataupun di atas sarir, di atas katil dia tu, duduk di bawah, dipanggil jinazah. Faham? Jadi mayat kalau duduk di bawah, kita letak dengan kain apa ni, panggil apa, tikar mengkuang tu, kita letak jenazah atas tu. Panggil apa? Panggil jinazah. Kita letak di atas katil dipanggil janazah. Beza dia tak baris tadi, kita boleh beza panggilannya. Panggilan tadi berdasarkan kepada tempat duduk jenazah tersebut. Tamam. Itu faedah lughawiyah. Faedah lughah ketika disebut oleh para ulama tentang jenazah dengan janazah. Baik. Selawat kepada Nabi-Mu dibaca dalam solat jenazah takbir kedua. Jenazah tu kenapa baca jenazah pula Ustaz? Kerana Melayu. Melayu jenazah. Melayu ada panggil jenazah ke? Tak, jenazah. Ke janazah. Tak, jenazah orang Melayu kita. Dalam solat jenazah takbir kedua. Jadi selawat kepada Nabi dibaca pada solat jenazah pada takbir yang kedua. Dan ini merupakan rukun. Ianya rukun, kata Abu Abdillah Imam Syafi'i, jangan kau bermudah. Siapa Imam Abu Abdillah? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahawa ianya adalah rukun di dalam solat jenazah. Aman? Jika kau tak selawat kepada Nabi, solat orang mati jadi tak bererti. Jadi kalau kau tak selawat kepada Nabi SAW, maka solat jenazah tadi tidak bererti dan tidak dikira. Kenapa? Karena ianya rukun, dan kalau tidak ditunaikan salawat tadi di dalam takbir yang kedua, maka ianya tidak sah. Tamam? Baik. Dan dalam solat jenazah tidak disyariatkan, khususnya jenazah ada di depan, tak disyariatkan kepada kita untuk membaca doa iftitah. Kenapa? Karena disunatkan untuk kita mempercepatkan urusan jenazah. Saya kita nak baca doa iftitah lah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillah, buat rajin. Tak payah. Kalau jenazah tak perlu baca doa iftitah. Kenapa? Karena jenazah di depan. Jenazah dari depan, maka dipercepatkan urusan pengkebumian tersebut. Maka tidak dibaca doa iftitah, terus baca Al-Fatihah, kemudian dibacakan salawat kepada Nabi, dan kemudian dibacakan doa, dan kemudian yang keempat beri salam.
Dan kita dalam sebelum bagi salam, kita baca doa dulu dan bagi salam. Itu takbir yang keempat. Jangan pergi rokok. Rokok jam terus. Ada juga hak pergi rokok lah. Tak pernah sembahyang jenazah. Tak pernah sembahyang jenazah, dia pergi rokok. Baik, itu tempat yang ke-18 ketika menunaikan solat jenazah. Pandangan kedua mengatakan ianya adalah sunat, bukan wajib. Ini pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ini juga satu wajah dalam mazhab kita Syafi'i, dan dihikayatkan oleh Imam As-Sarakhsi dalam kitabnya Amali Anil Al-Marwazi daripada ashab Asy-Syafi'iyah, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Jili qaulan qadiman di Syafi'i, dan di kalam qadim, qaul qadim Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan disebutkan dalam dalil Al-Imam Syafi'i meriwayatkan dalam mengatakan bahawa Mutarrif Ibnu Mazin daripada Ma'mar daripada Zuhri qal akhbarani Abu Umamah bin Sahlin annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi salati 'ala al-janazah an yukabbira al-imamu ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في تكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. Ini katanya salah satu pandangan sunnah dalam solat jenazah takbir imam, kemudian setelahnya dibacakan Fatihah setelah takbiratul ula sirran fi nafsihi. Sir, ini pandangan ni dhaif. Allah dia tak Allah dia tak Allah. Itu imam takbir tu, makmum duduk belakang bila kepala jadi macam kan burung kakak tua, tengok mana tu imam takbir pun. Ni sebahagian daripada pandangan. Jadi pandangan yang kedua yang seperti mana kita laksanakan macam biasa, yang kita lakukan seperti biasa. Kalau di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, setiap kali solat jenazah tu imam akan ajak balik. Solat jenazah 4 takbir. Takbir yang pertama baca, selepas takbir yang pertama dibacakan Al-Fatihah. Selepas takbir yang kedua salatu ala Rasulillah. Selepas takbir yang ketiga dibacakan doa kepada si mati, dan mayat ini lelaki ke perempuan dimaklumkan. Kemudian takbir yang keempat baca bagi salam. Itu imam ajak balik, diajarkan balik kepada makmum pada ketika itu. Dan kemudian diajarkan cara untuk kita mengucapkan lafaz niat, lafaz bagi solat jenazah tersebut, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan kalau kita ni tak tahu, kalau orang tak ramai, boleh tengok tu imam tu duduk kat mana, dia duduk kat bahagian mana. Kalau lelaki ada cara duduk dia, ada perempuan cara duduk dia. Tu imam akan duduk cara dia. Dia akan duduk di pinggang, yang ni akan duduk di bahagian pinggang, di bahagian dadanya, di bahagian kepalanya, akan dipalingkan ke kiri ataupun ke kanan. Tu semua ada caranya, dan kemudian kena perhati bagi elok-elok. Jangan pakai cempera. Tahu cempera? Ikut dan orang panggil. Habis terabuk. Ikut suka kita. Itu yang pergi rokok tu. Tempat yang ke-19 ialah ketika memasukkan mayit ke dalam kubur. Mayit, orang Melayu panggil mayat. Dalam bahasa Arab dipanggil mayit. Dimasukkan mayit ke dalam kubur. Disunatkan kita mengucapkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang ke-19, selawat kepada Nabi mu dibaca dalam solat jenazah takbir kedua. Dibaca dah tu. Disunatkan berselawat pada Nabi kepada yang memasukkan orang mati ke dalam kuburnya engkau memasuki, moga berkat dapat syafaatnya Nabi. Ni sunat. Orang yang memasukkan orang yang wafat ke dalam makamnya, orang tadi selawatlah. Tu orang tu yang selawat, bukan sahibul qabr tu.
Mayit tu selawat, larilah tukang pegang tu. Dan banyak orang awliya Allah Ta'ala yang diberikan karamah oleh Allah ba'dal maut, setelah wafat. Antaranya Al-Imam Thabit Al-Bunani, menantu Sayyidina Anas bin Malik. Ini tabi'in kabir, yang beliau ketika wafat dimasukkan dalam maqam, bangun sembahyang. Ini antara manaqibnya beliau. Sayyidina Tamim Ad-Dari, Sayyidina Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi. Sayyidina apa? Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani, kan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari sahabat Nabi. Thabit Al-Bunani. Sayyidina Thabit Al-Bunani pernah berdoa kepada Allah agar mematikan beliau dalam keadaan solat. Dan dia wafat. Ketika dimasukkan jenazahnya di dalam liang lahat, dia bangun dan solat semula ketika itu. Dan orang faham dah, kata itu adalah karamatnya beliau pada petang apa. Kalau kita tinggal cangkul, lari, tak cukup tanah. Tak kira dah siapa dia ada depan ni, tok guru ni, wali ke apa, tak kira dah, nanti dia lari dulu. Dia tak belah hantu raya apa ni. Ni awliya Allah Ta'ala. Tengok ulama dahulu, Allah berkati mereka sampai tahap macam tu. Ada lagi ulama lain, saya terlupa namanya, yang juga diberikan karamah yang sama. Ketika dimakamkan beliau, dia bangun dan solat pada ketika itu. Bukan wafat waktu solat, dia solat balik, bangun hidup, semayang balik, tapi dengan kain kapan tu lah. Ini yang mempanggil kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Moga Allah matikan kita dan wafatkan kita dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ke dalam kuburnya engkau memasuki. Jadi kita masuk dalam kubur. Ni orang yang masuk ke dalam kubur tu, moga barakah dapat syafaat Nabi. Moga barakah dapat syafaat, moga berkat, moga berkat, jangan baca moga barakah. Moga berkat dapat syafaatnya Nabi. Moga berkat. Jadi dapat berkatnya dan dapat syafaat Nabi dengan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan bismillah wa ala millati Rasulillah, moga dia diberkati. Jadi dibaca doa. Ini doa dia. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tu buat kurungan. Itu bacaannya ketika mana kita nak memasukkan seseorang ke dalam kuburnya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan ashabu Syafi'i, yustahabbu liman yudkhilul mayyita ila qabrih, disunatkan kepada seseorang yang memasukkan mayat ke dalam kubur, an yaqula, dia menyebut bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat lagi, bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tangguh tu salawat juga tu. Itu kan selawat kepada Rasulullah, maka dikira selawat. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abi Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi daripada riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Seterusnya 10 minit, sikit lagi, sabar. Kan kita sebut pasal Nabi tak letih. Betul itu Wildan? Tak letih kan? InsyaAllah. Mana letih sebut pasal Nabi SAW. Tempat ke-20 ialah selepas bertalbiyah. Ini masuk dah bab Kitabul Hajj. Kitabul Hajj, waktu bertalbiyah. Jika engkau selesai ucap talbiyah. Apa talbiyah? Macam mana ucap talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca tu. Jangan kala-kala tu banyak kali sangat. Amal tengok Arab Mesir pun, saya tengok orang perempuan duduk dalam kereta sekali, dia pun nak derah juga. Naik trengko, dia macam van tu daripada Tanaim nak patah balik ke Mekah. Orang perempuan sunat disebutkan talbiyah diam saja, tak perlu kuat-kuat. Arab Mesir dia tak kira apa. Dia maklum. Kawan main jauh. Mesir tu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Oi, banyak kala ni.
Oh kata, Arab pun pakai hentam kan. Dia kata kok mana balong ni. Tapi layaklah. Kita pun talbiah sekali dengan dia pun. Kali dengan balong-balong tu. Dia pun kuat pada orang lelaki lagi. Orang lelaki semua pakai senyap waktu tu. Pukul 2 pagi. Pakai tu senyap, dia derah 2 orang lepas. Dan kali semua pakai talbiah balik. Baru talbiah. Jadi ni sunat. Jika engkau selesai ucap talbiah ni, kalau kata kita selesai ucap talbiah, maknanya kita ada dalam perjalanan. Karena tu tempat yang paling afdal dalam miqat umrah adalah Zu Al-Hulaifah ataupun Abyar Ali. Kenapa? Karena dia paling jauh. Karena paling jauh tempat tersebut. Yang kedua, kerana ni miqat umrah lah, paling jauh. Yang kedua, kerana Nabi SAW bermiqat daripada Zul Hulaifah. Yang ketiga, kerana panjang perjalanan dalam ihram. So dia akan berada dalam ihram yang panjang. Yang keempat, kerana Nabi SAW boleh berbanyakkan talbiyah sepanjang perjalanan. Kita 6 jam contohnya nak pergi ke Makkah, membanyakkan talbiyah. Jadi ketua rombongan akan serah pada seorang ataupun ketua rombongan tu sendiri pegang mic dalam lah talbiyah. Labbaik Allah, pakai ikutlah belakang sampai tak larat. Tak larat ganti orang lain pula. Ganti orang lain pula talbiyah. Tapi orang ni dia ada bateri, dia pun dia akan kong juga. Bateri kong kan. Mai sampai tahap tu pakai tak larat dah. Habis bateri, maka bila nak berhenti, maka ikuti dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada cara dia. Jika engkau selesai ucap talbiyah, ikuti salawat pada Rasulullah. Maka ikuti dengan salawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian bila dah selesai, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maksudnya tahu dah kata dia nak berhenti. Bagi orang lain pula. Jadi kalau dia nak berhenti, selawat kepada Nabi. Tak perlu kata saya nak berhenti tak larat ni. Tak, berhenti dia dengan selawat. Tutup dia dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam dalam kitabnya Manasikul Kabir, wastuhibba idza faragha min at-talbiyati an yutbi'aha as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan orang yang selesai talbiyah mengucapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mas'alatallahi azza wa jalla sana'uhu. Ridahu wal jannata, apabila dan meminta kepada Allah redha dan syurganya Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awudha minan nar, dan memohon perlindungan daripada neraka, ittiba'an, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal mulabbi wafidullah, karena orang yang bertalbiyah adalah orang yang menjadi wafid ila Allah, maksudnya nak menuju kepada Allah. Wa inna mantiqahu bitalbiyati mantiqu ijabati da'illah. Ucapan talbiyah dia tadi adalah ucapan orang yang menerima seruan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, maksudnya menerima seruan Allah. Wa inna tamamad du'ai wa raja'a ijabatihi as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'alullaha ma ahab. Dan yang paling utama adalah setelah mana dia selesai menerima seruan Allah Ta'ala tadi, ditutupkan dia dengan salawat kepada Nabi dan berdoa dengan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya dan oleh dirinya sendiri. Itu maksudnya. Faham? Itu bacaannya. Baik. Kemudian tempat yang tak habis lagi. Jika engkau selesai ucap talbiyah, ikuti salawat pada Rasulullah. Pintalah kepada Allah Tuhan kita redha dan syurganya, jauhkan neraka. Para ashab mengikuti Asy-Syafi'i, disunatkan padanya selawat Nabi. Ini para ashab Syafi'i juga mengikuti pandangan tersebut. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam di dalam kitabnya An-Nihayah. Baik, siapa imam? Hafiz. Siapa imam? Qala al-imam fi an-nihayah. Mana al-imam? Tak tahu. Tawaduk banyak ni santri ni.
Siapa dia imam Alif? Qala al-imam. Siapa Imam Syarimi? Ya, Imamul Haramain. Nama. Fi nihayah, nihayah apa? Nihayatul Matlaq. Nihayatul Matlaq. Kitabnya besar, 40 jilid. Kitab Nihayatul Matlaq. Jadi Imamul Haramain mengatakan bahawa dalam kitabnya Nihayah, zakara al-Iraqiyun istihbab as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, imam dalam fiqh mazhab Syafi'i Imamul Haramain. Imam dalam mantik dan usul Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu. Jadi kalau buka kitab mantik, buka kitab usul fiqh, sebut dalam kitab tu qala al-imam. Siapa imam? Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Buka dalam kitab fiqh, qala al-imam. Siapa imam? Imam Syafi'i, Imamu Al-Haramain, Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Jadi Imamul Haramain mengatakan, para ashabul Iraqiyun mengatakan bahawa sunnah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lebih rendah membezakan dengan talbiyah. Ini disokong, dipersetujui oleh para ashab Iraqiyun. Ini para ashab dalam madrasahnya Iraq, madrasah dalam mazhab Syafi'i. Tamam? Dan disebutkan dalam Rawdah dan Zawaidnya, yustahabbu an yakuna sautul rajul fi salatihi ala rasulih sallallahu alaihi wasallam aqibat talbiyah duna sautihi biha, wallahu a'lam. Jadi kalau berselawat dengan Nabi dengan talbiyah, maka dibezakan. Talbiyah tinggi, selawat rendah sikit. Untuk membezakan antara talbiyah dengan selawat kepada Nabi, dan untuk menunjukkan perbezaan, kata kita dah nak selesai dengan selawat tersebut. Tamam. Dan yang kedua, kata Imam Al-Qaidri, aku tidak melihat dalam kalam seorang pun di kalangan ashab Syafi'iyah yang menunjukkan bahawa sunat berselawat kepada alin Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebut ala ali Sayyidina Muhammad tak disebut oleh para ashab al. Kecuali Al-Imamul Azra'i menakalkan daripada Abul Hasan Ibnu Marzuq Al-Marzuqi Az-Za'farani dalam irsyadnya, dalam kitab irsyad, ma nasuhu wa kullama labba falyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ini yang disebut wa ala alihi. Al-Imam Az-Azra'i menukilkan daripada Al-Imam Abul Hasan Ibnu Marzuq Al-Marzuqi Az-Za'farani. Jadi yang ini yang disebutkan oleh beliau secara sharih. Tempat ke-21 ialah ketika mengucup Hajarul Aswad. Ini yang terakhir. Sikit kita baca sebab dia sikit saja, ada 2 bait. Kucuplah Hajarul Aswad yang mulia dengan zikrullah, dan salawat baginda. Jadi kalau kita nak mengucupkan Hajarul Aswad, maka bacalah zikrullah. Apa bacanya? Bismillah wallahu akbar, imanan billah wa tasdiqan bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hakadha uhibbu an yaqula ar-rajulu 'inda ibtida'i at-tawaf, kata dia, wa yaqulu kullama hadha ar-rukna ba'da Allahu akbar wa la ilaha illallah wa ma dzakara Allahu bihi wa shalla ala rasulih fa hasanun, hadha lafzu radhiyallahu anhu. Hadis itu pun dibaca ketika mana memulakan tawaf. Bismillah Allahu akbar, imanan billah wa tasdiqan bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucuplah Hajarul Aswad yang mulia dengan zikrullah dan salawat baginda. Sunnah ini janganlah kau tinggalkannya, amalan hajimu berkat ajarannya. Jadi jangan kamu lupa berselawat kepada Nabi ketika mengucupkan Hajarul Aswad. Kenapa? Kerana kamu tidak mendapatkan haji tersebut melainkan dengan tunjuk ajarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khudhu anni manasikakum, ambillah daripadaku, kata Rasulullah, manasik kalian, hajinya kalian, ibadah umrahnya kalian, ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dilupakan baginda Rasul, diucapkan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam Minhaj oleh Al-Imam Al-Halimi, kata Sufyan ibn Uyainah, sami'tu an-nasa man akthara min 70 sana. Saya pernah mendengar seorang manusia menyebut, ada di kalangan manusia menyebut ni lebih kurang 70 tahun yang dulu, kata Imam Sufyan ibn Uyainah, wa hum yaquluna fi tawaf, mereka menyebutkan ketika tawaf, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala nabiyyina Ibrahim, disebutkan itu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala nabiyyina Ibrahim. Sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyyina Ibrahim. Qala Al-Halimi, kata Imam Al-Halimi, hadha innama yaquluhu waladu Ibrahim. Nah, fa amma man lam yakun min waladihi falyaqul Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyika wa Ibrahim khalilik. Ini kalau kata dia adalah anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dia anak cucu Nabi Ibrahim, dia sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala nabiyyika Ibrahim. Itu. Wa ala nabiyyina Ibrahim. Tapi kalau dia bukan anak cucunya Sayyidina Ibrahim, maka diucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nabiyyika wa Ibrahim khalilika. Buat macam tu. Wa man kana min waladihi falyaqul. Nah, siapa dari kalangan anaknya, nah, Sayyidina Ibrahim juga disebut Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyina wa abina Ibrahim, sebut itu. Qala hadha hasan li'anna al-manasika kullaha irsu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wal baitu min bina'ihi wa talbiyatun nas ijabatun li du'aihi wallahu a'lam. Kenapa disebutkan juga Nabi Ibrahim? Karena Sayyidina Ibrahim juga mempunyai jasa yang besar dalam urusan haji. Nah, kita melaksanakan tadi juga dengan jasanya beliau. Dan Hajarul Aswad diceritakan oleh Maulana Syekh Usamah Mansi hafizahullah taala, waktu ketika sama' Bukhari di Mesir, satu ketika dulu saya hadir ke majlis tersebut, cuma tak selesai, saya hadir tak habis, lebih kurang satu jilid saya ikut Bukhari, kemudian saya ada kelas lain yang terpaksa saya tinggalkan majlis tersebut. Maulana Syekh Usamah cerita dalam kisah tersebut yang selalu diceritakan oleh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kata beliau, waktu ketika rumah mereka berada dekat dengan Babus Salam. Dulu rumah orang Mekah dekat dengan Masjidil Haram. Rumah mereka masih lagi dekat dengan Babus Salam pada ketika itu. Kata Abu Yazid Muhammad, bapa saya iaitu Said Alawi Al-Maliki pernah hadir ke Masjidil Haram pada awal pagi. Dan kebetulan waktu tu, kebetulan, Allahu alam bila, kemungkinan setelah orang bakal balik haji. Biasanya setelah balik haji, Mekah akan jadi sedikit lapang. Nah, kebetulan waktu tu ketika masuk, katanya beliau, tak ada orang, macam kosong dalam Masjidil Haram. Dan dia melihat suatu peristiwa yang pelik, iaitu berdekatan dengan Kaabah dilihat satu makhluk yang berlidah panjang, lidahnya sampai ke tawaf, ke mataf, dan matanya macam mata siput babi tu, macam mata siput babi tu. Cari tengok mata, dan lidahnya jelai panjang sampai ke mataf. Kalau kita agak-agak masuk tengok makhluk tu, agak kita nak buat apa waktu tu? Asal cempera balik, lari dah. Yang datang apa, alien apa ni. Dan Abu Said Alawi Maliki, ayah kepada Abu Yazid Muhammad, bila tengok tu, terus teringat dia dengan hadis Nabi SAW. Apa dia? Rasulullah pernah mengatakan bahawa Hajarul Aswad baginya lisan wal ainan. Dia ada dua lisan, dia ada satu lidah yang panjang dan dua mata. Yang mana kedua mata tersebut dan lidahnya tadi digunakan untuk menjilat orang-orang yang bertawaf di keliling Kaabah. Yang siapa terkena dengan jilatannya, diharamkan dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Waktu kita kalau beristilam ataupun kita bagi isyarat kepada Hajarul Aswad, kita tak sedap waktu. Sebab kalau sedap mungkin kita lari, takut nampak lidah dia pakai lari pula. Jadi Allah Ta'ala tutupkan pandangan mata kita dan dibukakan pandangan mata para walinya untuk melihat perkara tersebut. Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut Hajarul Aswad ada dua mata dan satu lidah, yang mana akan menjilat dan juga mengenai orang-orang yang bertawaf di kelilingnya, dan siapa yang mengenai perkara tersebut
diharamkannya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dilihat perkara tadi. Dan berkata Abuya, kata Syekh Usamah Mansi hafizahullah taala, kata beliau, kisah tersebut sering diceritakan berkali-kali oleh Abuya Said Muhammad Alawi, membanggakan ayahnya yang melihat peristiwa tersebut. Yang dibacanya hadis, dilihat hakikat perkara tersebut. Tengok hakikat tu. Bukan baca hadis saja, tapi tengok tu benda tadi dengan mata kepala beliau sendiri, yang disaksikan oleh beliau sendiri di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah taala menyampaikan kita ke Makkah Al-Mukarramah dan melawat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadzal am, pada tahun ini dan pada tahun-tahun yang akan datang. Dimudahkan urusan kita, diberikan kelapangan kepada kita, banyakkan berselawat kepada Nabi insya-Allah. Orang yang datang ke Madinah, hakikatnya mereka adalah orang yang telah disebutkan namanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana Rasulullah menyebut namanya, sebanyak itulah namanya beliau itu akan sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Banyak mana Nabi menyerunya dan memanggilnya untuk datang ke Madinah, maka sebanyak itulah orang tersebut akan datang ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kita kata sonoklah geng-geng mutawif. Nah, nama mereka ni kan disebut selalu, kau nak jadi mutawif. Mungkin. Nah, tapi yang kita minta diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir kepada Nabi dengan adab. Maksudnya dengan adab. Kita hadir kepada Nabi untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada para petugas yang bertugas untuk jamaah umrah dan juga orang yang menunaikan haji, tentulah mereka ini berkhidmat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berniat untuk melayani umat baginda Rasul demi baginda Rasul, maka mereka akan ditempatkan bersama dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan esok pagi pada tempat yang ke-22, ialah ketika berada di Safa dan Marwah sewaktu bersa'i. Jadi ini kalau pergi umrah, mungkin kita tahu dah di mana kita nak banyak selawat ni. Selepas talbiyah nak berhenti, selawat. Waktu di Hajarul Aswad, selawat. Hatta boleh cium tak boleh cium, selawat. Nanti di Safa Marwah, selawat. Nanti di Padang Arafah, selawat. Jadi semua ni tempat-tempat ni nanti kita akan bacakan pada esok pagi insya-Allah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai bersama dalam sesi yang ketiga pada malam ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah doakan kepada Allah Taala dan kita diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam sesi yang keempat pada esok hari bermula jam 9.30 pagi. Jadi insya-Allah kita harap semua hadirin dan hadirat boleh berada di dewan ini sebelum jam 9.30 pagi. Dan boleh juga war-warkan dan sebarkan maklumat berkaitan dengan daurah ini, memandangkan mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang masih belum tahu, dan kalaupun hari ini tidak dapat hadir disebabkan ada masalah-masalah lain, jadi boleh sebar-sebarkan dan ajak teman-teman kita untuk hadir ke majlis ini, dan insya-Allah esok kita